Assalamualaikum dan salam hormat. Anda bersama saya, Miza Yusni Muhammad dalam Berita Tengah Hari. Dan antara tumpuan hari ini, hargai pengiktirafan Malaysia, negara majmuk, buang orientasi pemikiran lama, berpaksikan perkauman sempit. Perpaduan yang utuh hanya mampu terhasil apabila rakyat pelbagai kaum, etnik dan agama saling menghormati. Dan ini bermakna orientasi pemikiran lama berpaksikan perkauman sempit sehingga menyinggung sensitiviti pihak lain perlu dibuang sama sekali. Namun, sejauh manakah konsep perpaduan ini yang wujud sejak pembentukan Malaysia pada 1963 benar-benar difahami dan dipelihara? Jadi, wartawan Sazwani Samsu ada laporannya. Sebagai sebuah negara bermasyarakat majmuk yang kaya dengan kepelbagaian adat dan budaya, Malaysia sering dijadikan contoh. Ironinya, dalam kalangan warga negara, masih ada yang tidak menghargai pengiktirafan itu. Sebaliknya, isu perkauman terus dijentik sehingga menimbulkan pelbagai perasaan curiga. 63 tahun dah kita telah mencapai kemerdekaan, tetapi hari inilah kita masih belum sampai satu tahap di mana kita boleh katakan bahawa negara Malaysia sudah berjaya bersatu padu. Apabila falsafah negara inilah diambil serius oleh semua pihak dan dapat dihargai oleh semua rakyat, jadi mereka menghormatinya, mengamalkannya, dan dengan berbuat demikian mereka boleh memberi sumbangan yang besar kepada perpaduan negara. Perpaduan masyarakat mengikut acuan rukun negara adalah asas penting yang menentukan hala tuju pendemokrasian tanah air sejak mencapai kemerdekaan. Bagaimanapun, rakyat Malaysia kini tidak terkecuali daripada berdepan peralihan budaya serta identiti yang didorong perkembangan pesat globalisasi. Pemahaman sejarah, sentimen ini perlu sama-sama diubah. Sama-sama untuk sedar tentang sejarah bahawa kita ni serumpun, saudara. Jadi apa yang berlaku pada masyarakat kita di Sabah ataupun Semenanjung, kita sama-sama merasai ancaman COVID-19 terhadap kesihatan. Bukan saja kesihatan di Kuala Lumpur, di Selangor, di Kedah, tapi juga sahabat serumpun kita di Sabah yang sekarang ni, di Tawau, di Kunak dan sebagainya. Yang penting, hari-hari adalah hari Malaysia. Kita diri di atas tanah, yang pijak di atas tanah ini. Kita harus menjuburkan tanah ini dengan semangat kemalaysiaan kita. Jangan kita sekali-sekala mengkhianati perpaduan di Malaysia ni dengan keegoan sendiri. Kadang-kadang kita ni terlalu sangat nak gairah dengan diri sendiri sehingga kita lupa bahawa kita mempunyai satu tumpuan yang lebih penting, iaitu membina sebuah negara yang paling baik untuk sekarang dan masa depan. Jangan biarkan isu remeh yang dicetuskan beberapa kumpulan kecil menyalakan api kebencian antara kaum sehingga merosakkan negara. Sebaliknya, fokus kepada medium perpaduan demi memperkukuhkan semangat nasionalisme. I think kita selalu train sama kan, so kita punya understanding pun sangat bagus. Tapi ini bukan untuk diri sendiri kita main, kita bawa nama negara Malaysia kan, so kita for the Malaysia we have to fight no matter what lah, even have a misunderstand. Tapi kita kena untuk kena raise itu jalur gemilang, kita kena fight lah no matter what. Sebagai sebuah negara yang cukup sinonim dengan kepelbagaian budayanya, isu perkauman dan semangat kenegerian sepatutnya tidak wajar untuk masih menjadi persoalan.
Ingat, tanggungjawab untuk menjaga keharmonian negara perlu digalas pada bahu setiap rakyat Malaysia. Raikan kepelbagaian dalam perpaduan selamat menyambut Hari Malaysia. Sazwani Samsu, Berita RTM. Kemeriahan sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan di Bandar Sibu hari ini kian terasa. Jadi untuk perkembangan terkini, kita terus saja bersama wartawan Muhammad Al-Hadi. Silakan Hadi. Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Prihatin. Hari ini pelbagai program dan acara telah diadakan sejak awal pagi tadi untuk sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan yang diadakan di Bandar Sibu untuk tahun ini. Dan untuk menerangkan dengan lebih lanjut mengenai apa antara program dan apa lagi aktiviti yang akan diadakan sepanjang hari ini dan apa lagi persediaan yang sedang dijalankan untuk sambutan pada malam ini, kami bersama dengan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah untuk menerangkan apa lagi aktiviti menarik yang sedang berlangsung di Bandar Sibu sekarang ini. Terima kasih kerana bersama kami pada hari ini, Datuk. Ya, sama-sama. Selamat Hari Malaysia. Jadi Datuk, difahamkan pelbagai program telah berlangsung sejak awal pagi tadi. Boleh Datuk jelaskan apa lagi program yang telah berlangsung hari ini dan apa program yang sudah dihadiri oleh Datuk sejak awal pagi tadi? Ya. Hari ini ada program Information on Wheels oleh Jabatan Penerangan. Kita pergi ke dua lokasi untuk mengedarkan jalur gemilang, ya. Saya, Datuk KSU dan pimpinan tempatan, mula-mula kita ke Bandung Walk, kemudian kita ke food court di market dan food court di Sibu Jaya. Meriah sekali. Kita bagi-bagi bendera, menyanyi. Tadi di Bandung Walk, tengah-tengah sarapan tu, bangun semua sebab menyanyi lagu negaraku, ya. Sangat-sangat menarik. Dan semalam sebenarnya saya, Datuk KSU, kita di Sungai Penasu di Rumah Panjang ada program community at Merdeka at Community. Itu program untuk kita menggelorakan lagi semangat Malaysia, semangat Hari Malaysia sambutan. Jadi memang meriah. Dan saya fikir petang ini masing-masing tim bersedia untuk kemuncak malam ini. Jadi Datuk, difahamkan juga jemputan untuk sambutan malam ini juga dihadkan untuk mematuhi prosedur operasi standard yang telah digariskan. Jadi apa saranan Datuk untuk rakyat Malaysia di luar sana yang ingin bersama-sama kita untuk menyaksikan sendiri sambutan malam ini? Pada malam ini mulai 8.30 TV1 akan menyiarkan secara langsung sambutan Hari Malaysia dari stadium tertutup Sibu. Saya minta maaf lah kerana kita memang asalnya nak penuhkan di dalam dan di luar stadium, tapi kerana nak menjaga SOP, khususnya penjarakan sosial, jadi undangan sangat-sangat terhad. Tapi saya seru rakyat Malaysia untuk menonton di TV1. Kita ada rancangan-rancangan menarik, ada ucapan-ucapan, tetapi juga ada persembahan-persembahan kebudayaan yang melambangkan kesatuan Malaysia pada malam ini. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami untuk tengah hari ini. Sekian sahaja laporan yang kami bawakan dari Bandar Sibu ini. Untuk semua rakyat Malaysia, pastikan bersama-sama kami pada malam ini untuk menyaksikan sendiri sambutan Hari Malaysia Peringkat Kebangsaan 8.30 malam di TV1. Sekian sahaja laporan saya, Al-Hadi Syamsawi dari Bandar Sibu, kembali bersama rakan setugas di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Hadi. Di Sabah, sambutan Hari Malaysia Peringkat Negeri berlangsung di Pusat Konvensyen Antarabangsa Kota Kinabalu dalam suasana norma baru. Jadi untuk laporan selanjutnya, kita terus saja bersama Mazron di sana. Silakan.
Baik, terima kasih. Majlis sambutan baru saja selesai disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Johar Datuk Mahiruddin yang hadir bersama isteri yang berbahagia atau Puan Nurlida Tan Sri RM Jasni. Pengisian menarik sebentar tadi antaranya ialah upacara pecah bendera, upacara menaikkan jalur gemilang dan nyanyian lagu negaraku serta persembahan khas cerita Bayu Merdeka. Dan bersama saya ketika ini Setiausaha Kerajaan Negeri merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Induk sambutan Hari Malaysia peringkat negeri Sabah. Datuk, terima kasih bersama kami. Yang pertama sekali, Datuk, saya lihat sambutan kali ini padat dengan maklumat dan tentunya untuk menyemarakkan lagi semangat cintakan negara. Bagaimana pandangan Datuk? Ya, kita mengadakan sambutan rasmi ini tempohnya dalam masa lebih kurang 40 minit saja dan program yang kita lakukan itu agak padat seperti pecah bendera, menaikkan bendera dan seterusnya. Kita membuat persembahan di pentas yang mana menggabungkan penari-penari daripada lembaga kebudayaan dan juga choir daripada DBKK dan Sabah Kredit. Di samping itu dia berlatar belakangkan sejarah bagaimana negeri Sabah ini mencapai kemerdekaan dan seterusnya penubuhan Malaysia pada 16 September. Jadi kita mengharapkan bahawa gabungan daripada tiga maklumat itu mempunyai simbolik yang sangat mendalam dan ini diharapkan dapat membangkitkan semangat terhadap kesatuan kita sebagai rakyat Malaysia di Sabah ini yang terdiri daripada berbilang kaum, berbilang agama supaya berpadu untuk mengukuhkan dan mengisikan kemerdekaan ini dengan sebaik yang mungkin. Dan juga kita maklum ia disambut secara terhad 500 orang saja. Mungkin harapan agar ianya menyuntikkan lagi semangat patriotik. Ya, walaupun kita hanya menjemput 500 orang tetamu di dalam ruang dewan yang agak terhad ini, kerana kita memastikan bahawa penjarakan sosial di dewan itu kita letakkan pada 1.2 meter apart. Maksudnya di antara kursi dengan kursi itu kita pastikan lebih daripada yang direkomend 1 meter. Tapi kita juga membuat live streaming. Live streaming, pihak kerajaan negeri melalui Jabatan Perkhidmatan Komputer telah membuat live streaming dan boleh dilihat di YouTube. Dan mudah-mudahan daripada program ini, sambutan ini dapat diikuti oleh semua lapisan masyarakat dan ini akan dapat membangkitkan semangat kebersamaan kita dalam merayakan Hari Malaysia ini. Ya. Baik, terima kasih. Itu dia sedikit perkongsian. Selamat menyambut Hari Malaysia 2020. Kita kembali ke studio. Silakan. Baik, terima kasih Mazrona. Di Johor pula, Persatuan Pesara Polis Negeri menganjurkan program Jelajah Merdeka Fun Walk penghujung selatan benua di Taman Negara Tanjung Piai, Pontian. Dan program disertai kira 90 pesara polis bagi menyemarakkan semangat sambutan Hari Malaysia tahun ini. Dan pelepasan kira 10 pagi tadi melibatkan perjalanan sejauh 2 km di trek laluan sekitar Taman Negara. Saya rasa memang itu tujuan kita, di antara yang lain adalah untuk menyemarakkan lagi semangat Hari Malaysia dan semangat sebagai seorang Malaysian. Itu yang mustahak. Seperti Tuan Rashid kata tadi, kita dah 63 tahun negara kita merdeka, tetapi sehingga hari ini kita masih hidup aman dan seterusnya. Program turut disertai Samsudin Osman, individu yang terlibat dalam menurunkan bendera Union Jack dan menaikkan bendera Malaysia di Padang Bandar Pontian pada 31 Ogos 1957. Apakah cabaran yang perlu dihadapi untuk negara terus menerajui, untuk bangkit dan gagah mengharungi segala rintangan yang melanda? Ketika ini, andainya ada sesuatu baru yang kita pelajari, perubahan itu melakar cabaran untuk kita selusuri.
Mengukir lembaran baru untuk Malaysia terus maju. Bersama kita menyingkap tabir peluang, menabur bakti pada semua. Apabila pintu tertutup, bukalah pintu baharu. Untuk anak bangsa dan berjasa pada diri sendiri. Ayuh ilhamkan inovasi dan sajikan inspirasi. Tunjukkan semangat sedaya upaya untuk berubah tanpa batas usia. Itulah maksudnya menjadi warga bumi tercinta. Azam teguh digenggam, terus menerajui, berjasa dan terus mara bersama. Cara Malaysia mencapai kegemilangan. Bersama kita terus menerajui. Selamat Hari Kebangsaan. Kita terus berdiri hari ini kerana kita kekal bersama. Kerana kita jaga kita. Bersama kita bangkit membina kehidupan lebih baik. Untuk rakyat Malaysia, kita akan kembali teguh bersama. Bertemu kembali. Semua calon yang mewakili Barisan Nasional BN dan parti gabungan diharap dapat memberi perhatian serius kepada isu berkaitan generasi muda bagi memastikan kemenangan dalam PRU Dun Sabah ke-16. Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wadi Dusuki berkata jumlah pengundi muda bagi pilihan raya kali ini telah bertambah. Selain kempen turun padang, platform media sosial ujarnya juga perlu dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendekati kelompok tersebut. Kita harus menyantuni apa yang diaspirasikan oleh orang muda. Kita tidak tawarkan sesuatu yang mengikut apa yang kita nak. Di setiap tempat, kita kenal pasti apa yang mereka mahukan. Sebab itu saya katakan kebanyakan tempat ada isu-isunya secara spesifik. Kalau di Kudat, isunya lebih kepada isu akses kepada digital. Di Kota Kinabalu sudah berbeza. Mereka mempunyai akses yang sebegitu. Ada di kawasan-kawasan pedalaman seperti di Sipitang semalam saya pergi. Di Kota Marudi di kawasan pedalaman. Di Kinabatangan dan sebagainya. Mereka mempunyai kehendak yang pelbagai. Jadi ini yang digunakan oleh kami di peringkat tim pemuda membantu untuk memberikan ataupun menjual produk kami berasaskan keperluan pasaran itu sendiri, bukannya sekadar shop sendiri. Beliau memaklumkannya selepas program santai bersama pemimpin Pergerakan Pemuda UMNO Parlimen Kimanis di Bungawan. Sementara itu, calon BN bagi DUN N30 Bungawan, Awang Lahap Awang Bakar alias Awang Syairin berjanji akan memanfaatkan sepenuhnya pengalaman sebagai penolong pegawai daerah untuk menyelesaikan masalah belia di kawasan itu. Pertama sekali, menjana pendapatan ekonomi setempat. Kedua, membina potensi usahawan di kalangan khususnya kalangan belia. Dan ketiga ialah memantapkan lagi usaha-usahawan yang telah berniaga secara kecil-kecilan, memberikan jalan kepada mereka untuk, kalau seperti contoh kurang modal, kita akan tunjukkan bagaimana cara untuk mendapatkan modal. Fokus tidak hanya tertumpu kepada usaha menyediakan peluang pekerjaan, malah memperkasa kualiti pendidikan anak muda tempatan. Tempat ini kita jadikan hub pendidikan kerana kedudukan Bungawan adalah merupakan kedudukan di pertengahan antara Brunei, Negara Salam, Labuan, Sarawak, dan boleh kita jadikan sebagai hub pendidikan sama ada institusi awam
atau swasta dan boleh joint venture mana-mana universiti yang merupakan bersifat universiti college yang berkembar di kawasan ini. Mengulas mengenai perjalanan kempennya, Awang Lahab berkata beliau bersama jentera partinya setakat ini telah menjelajah ke 9 kawasan parlimen di pantai barat Sabah. Slogan membangun dengan ilmu akan terus didokong calon PN Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif pada PRU Dun Sabah, dan ini kerana beliau yakin pemerkasaan ilmu pengetahuan mampu menjadi tunjang bagi mempertingkat kehidupan yang lebih baik sama ada dari aspek rohani maupun ekonomi. Beliau yang telah 4 penggal menjadi wakil rakyat sejak 2004 berkata usaha itu bukan sahaja berjaya menurunkan kadar kemiskinan tetapi juga membawa kemajuan pembangunan rakyat setempat selain memperkasa belia dan keusahawan. Prasarana yang disediakan dari sudut ekonomi, misalnya gerai, R&R, rumah kedai, semua ini disediakan, dan kemudian prasarana yang lain sekolah, sebahagiannya telah terbangun dengan baik. Ini akan dilihat oleh penyokong atau rakyat untuk memastikan kejayaan kita. Beliau bertemu gabungan jentera Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Meski menerima tentangan 3 calon lain, Datuk Muhammad Arifin yakin pengundi membakut matang menilai rekod baik beliau sebelum ini. Apakah cabaran yang perlu dihadapi untuk negara terus menerajui? Untuk bangkit dan gagah mengharungi segala rintangan yang melanda? Ketika ini, andainya ada sesuatu baru yang kita pelajari, perubahan itu melakar cabaran untuk kita selusuri. Mengukir lembaran baru untuk Malaysia terus maju. Bersama kita menyingkap tabir peluang, menabur bakti pada semua. Apabila pintu tertutup, bukalah pintu baharu. Untuk anak bangsa dan berjasa pada diri sendiri. Ayuh ilhamkan inovasi dan sajikan inspirasi. Tunjukkan semangat sedaya upaya untuk berubah tanpa batas usia. Itulah maksudnya menjadi warga bumi tercinta. Azam teguh digenggam, terus menerajui, berjasa dan terus mara bersama. Inilah cara Malaysia mencapai kegemilangan. Bersama kita terus menerajui. Selamat Hari Kebangsaan. Ratusan penduduk Palestin mengadakan bantahan menentang perjanjian damai dimeterai antara Israel dan Emirat Arab Bersatu dan juga Bahrain, dan Amerika Syarikat menjadi tuan rumah majlis pemeteraian perjanjian tersebut. Bantahan berlangsung di Nablus dan Hebron di Semenanjung Gaza. Menurut pihak berkuasa Palestin, bantahan sama turut diadakan di Ramallah. Penduduk menyifatkan perjanjian itu memalukan dan satu pengkhianatan kerana membuat perjanjian dengan penjajah rejim Israel. Pemimpin Palestin Mahmud Abbas pula menegaskan keamanan di Asia Barat hanya dapat dicapai jika Israel berundur dari wilayah ditakluki mereka. Kenyataan itu dikeluarkan selepas perjanjian dimeterai di Washington. Semalam, Menteri Dalam Negeri Bahrain Rashid bin Abdullah Al Khalifa dalam reaksinya menyifatkan perjanjian memulihkan hubungan diplomatik dengan Israel itu adalah untuk melindungi kepentingan termasuk entiti negaranya. Sementara itu, pihak keselamatan Palestin memaklumkan tentera Israel membedil kawasan di Semenanjung Gaza. Israel mendakwa tindakan dibuat sebagai serangan balas terhadap pelancaran roket dari wilayah Hamas petang semalam. Serangan balas itu berlaku pada pagi Selasa. Emirat Arab Bersatu dan Bahrain menandatangani perjanjian penting di Washington untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.
Ahli Parlimen Jepun akan mengundi hari ini bagi menentukan pengganti Perdana Menteri Shinzo Abe yang meletak jawatan atas masalah kesihatan. Abe 65 tahun dan barisan kabinetnya menamatkan tugas pagi tadi sekaligus membolehkan pengundian kepimpinan baru di Parlimen petang nanti. Ketua Setiausaha Kabinet Yoshide Suga 71 tahun dikatakan pemimpin yang akan menggantikan Abe kerana beliau dikatakan mampu meneruskan legasi Abe. Ia juga selari dengan keputusan parti pemerintah Parti Liberal Demokratik yang melantik Suga sebagai pemimpin parti. Abe adalah Perdana Menteri paling lama berkhidmat dan memegang jawatan tersebut buat kali kedua pada tahun 2012. Suga pula dikatakan amat berpengalaman dalam politik dan berupaya melaksanakan dasar-dasar yang kadang-kala sukar dilakukan kerana birokrasi. Sedikit berita sukan. Perlawanan Liga Super antara Kedah dengan Sabah di Stadium Darul Aman Al-Usta ditukar ke Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras. Tarikh pertemuan antara kedua-dua pasukan juga ditunda daripada 19 September ke 21 September. Ketua Pegawai Eksekutif Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Dato' Abdul Ghani Hassan dalam kenyataannya menjelaskan pasukan Kedah telah memohon pertukaran itu memandangkan Stadium Darul Aman terletak dalam daerah Kota Star yang telah diisytiharkan sebagai kawasan di bawah PKPD pentadbiran bagi membendung penularan COVID-19. Keputusan berkenaan dibuat selaras dengan arahan daripada Majlis Keselamatan Negara MKN berkaitan PKPD di daerah berkenaan yang berkuat kuasa dari 11 hingga 25 September ini. Menurut beliau, pindaan perlawanan tersebut juga dibuat setelah mengambil kira segala aspek seperti penyiar rasmi, komersial MFL dan pihak media. Bagaimanapun pindahan ini tidak melibatkan perlawanan-perlawanan lain seperti yang telah dijadualkan. Tambah Dato' Abdul Ghani, pasukan Sabah juga bersetuju dengan keputusan tersebut demi kebaikan pihak yang terlibat. Spekulasi mengenai masa depan Pierre-Emerick Aubameyang berakhir di mana bintang kebangsaan Gabon itu berazam untuk menjadi legenda Arsenal selepas menandatangani kontrak baru selama 3 tahun malam tadi. Masalah kontrak Aubameyang berlanjutan sejak musim lalu di sebalik kabar angin dia mahu menyertai klub yang bermain dalam Liga Juara-Juara. Namun penyerang itu mendedahkan dia komited bersama The Gunners menerusi Instagram dari Stadium Emirates. Perjanjian baharu itu dilaporkan bernilai £250,000 seminggu dengan bonus yang boleh memberikannya lebih £350,000 seminggu mengatasi pemain dengan gaji tertinggi di klub, Mesut Ozil. Lebih 100,000 menyaksikan pengumuman itu menerusi akaun Instagram rasmi Arsenal dengan Aubameyang berazam mengikut jejak langkah pemain terhebat Gunners seperti Thierry Henry, Dennis Bergkamp dan Ian White. Baiklah saudara, laporan itu tadi mengakhiri berita tengah hari 16 September 2020. Teruskan kongsi momen indah anda di media sosial dengan hashtag Momen Negaraku. Jadi selamat Hari Malaysia, hormat antara satu sama lain dan hargai keunikan pelbagai kaum dan juga etnik, juga terus bangga menjadi rakyat Malaysia. Kepada semua prajurit yang terkorban jiwa dan raga demi negara, selamat menyambut Hari ATM ke-87 dan juga kita sama-sama mencegah penularan COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.